Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat kembali semula ke PDPR kita pada minggu ini. Tajuk PDPR kita pada minggu ini iaitu kegunaan bahan atau alatan di dalam peti pertolongan cemas. Standard kandungan 3.1 peti pertolongan cemas. Standard pembelajaran 3.1.3 mengaplikasikan cara menggunakan alatan dan bahan yang terdapat di dalam peti pertolongan cemas. Jom, mari kita belajar. Sudah semestinya anak-anak mengenali alatan ini iaitu kotak pertolongan cemas. Kotak pertolongan cemas. Fungsi kotak pertolongan cemas digunakan sebagai bekas untuk menyimpan bahan-bahan ataupun peralatan. Fungsinya sebagai bekas untuk menyimpan bahan-bahan dan juga peralatan. Anak-anak sudah biasa melihat bahan ini. Bahan ini dikenali sebagai antiseptik. Antiseptik. Kegunaan antiseptik ialah untuk membasuh luka. Untuk membasuh luka dan ia juga digunakan untuk membunuh kuman. Membunuh kuman. Alatan ini dikenali sebagai pita pelekat. Pita pelekat. Pita pelekat digunakan untuk melekat balutan. Digunakan untuk melekat balutan. Rasanya anak-anak sudah biasa melihat alatan ini. Alatan ini juga terdapat di dalam peti pertolongan cemas, iaitu gunting. Gunting. Gunting digunakan untuk menggunting pembalut gulung. Ia digunakan untuk menggunting pembalut gulung. Bahan ini pula dikenali sebagai lotion kuning. Lotion kuning. Lotion kuning digunakan untuk mencegah jangkitan bakteria ataupun sebagai ubat luka. Lotion kuning digunakan untuk mencegah jangkitan bakteria ataupun sebagai ubat luka. Alatan ini pula dikenali sebagai pembalut gulung. Pembalut gulung. Ia digunakan untuk membalut luka. Digunakan untuk membalut luka. Di dalam peti pertolongan cemas juga terdapat minyak angin. Minyak angin. Minyak angin digunakan untuk meredakan sakit kepala, hidung tersumbat, ketidakselesaan perut dan gigitan serangga. Cikgu ulang ya, minyak angin digunakan untuk meredakan sakit kepala, hidung tersumbat, ketidakselesaan perut dan gigitan serangga. Alatan ini dinamakan sebagai penyepit. Penyepit. Penyepit digunakan untuk mengeluarkan sepihan. Sepihan apa? Seperti sepihan kaca, duri dan sebagainya. Penyepit juga digunakan untuk menyepit kapas. Cikgu ulang, penyepit digunakan untuk menyepit kapas dan mengeluarkan sepihan. Di dalam peti pertolongan cemas juga terdapat sarung tangan pakai buang. Sarung tangan pakai buang. Maksudnya apabila kita dah pakai sarung tangan ni, ia hendaklah dibuang, tidak boleh digunakan semula. Apakah kegunaan sarung tangan pakai buang? Ia digunakan untuk mengelakkan jangkitan bakteria ketika mengubati pesakit. Ia digunakan untuk mengelakkan jangkitan bakteria ketika mengubati pesakit. Alatan ini dinamakan sebagai pin penyemat. Pin penyemat. Pin penyemat digunakan untuk menyemat andor. Digunakan untuk menyemat andor. Seterusnya, di dalam peti pertolongan cemas juga mempunyai kain andor. Kain andor.
Kain ando dijadikan sebagai pembalut dan digunakan untuk membuat ando. Kain ando dijadikan sebagai pembalut dan digunakan untuk membuat ando. Ingat ya, anak-anak sekalian? Anak-anak sudah biasa kan melihat alatan ini. Alatan ini dikenali sebagai pita luka. Pita luka. Pita luka digunakan untuk membalut luka kecil. Digunakan untuk membalut luka kecil. Anak-anak masih ingat nama alatan ini? Alatan ini dinamakan termometer. Termometer. Termometer digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Mengukur suhu tubuh. Suhu normal 36.5 darjah Celsius sehingga 37.2 darjah Celsius. Ubatan ini boleh dikenali sebagai paracetamol. Paracetamol. Paracetamol digunakan sebagai ubat untuk selsema, demam dan pening kepala. Paracetamol digunakan sebagai ubat untuk selsema, demam dan pening kepala. Sekian PDPR kita pada hari ini. Semoga kita akan berjumpa lagi. Jangan lupa menyiapkan latihan anda. Stay home, kita jaga kita. Terima kasih. Bye.